Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Bersama saya Arif Ani dalam edisi Buletin Selatan 20 Oktober 2014. Mayat dua kanak-kanak perempuan yang lemas ketika mandi di sebuah tasik di Taman Nusa Damai masai di sini ditemui malam tadi. Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintendent Abdul Samad Saleh berkata, mayat Nur Diana Nur Hassan 11 dan Yunis anak Simon 10 ditemui pasukan penyelamat pada 10.20 malam. Mayat mereka dihantar ke Hospital Sultan Ismail untuk bedah siasat. Sementara itu, Jurucakap Bomba dan Penyelamat Johor berkata, mayat berkenaan ditemui oleh 5 anggota penyelam scuba. Nur Diana dan Yunis yang tinggal di Taman Saintek mandi di tasik berkenaan yang terletak kira-kira 2 km dari rumah mereka. Kadar belia berumur 25 tahun ke bawah yang diisytiharkan bankrupt di negara ini semakin membimbangkan apabila sebanyak 579 individu direkodkan muflis dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah 579 individu berkenaan merupakan sebahagian daripada keseluruhan 12,381 individu yang diisytiharkan bankrupt di negara ini bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri berkata jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding keseluruhan 208 individu pada tahun lepas dan 130 individu pada tahun sebelumnya. Menurut beliau, bagi belia berumur 25 hingga 34 tahun pula, sebanyak 2,491 individu diisytihar bankrupt bagi tempoh Januari hingga Jun ini, manakala belia berumur 35 tahun hingga 44 tahun pula adalah 4,121 individu. Beliau berkata kebanyakan punca individu berkenaan mengalami bankrupt adalah disebabkan kegagalan membayar balik pinjaman kenderaan, pinjaman peribadi dan bayaran kad kredit. Sehubungan itu, beliau berkata mana-mana individu maupun belia disaran supaya mendapatkan nasihat urgensi berkenaan ataupun bantuan awal sekiranya diisytihar bankrupt. Seramai 8 orang penumpang dan 14 anak kapal Singapore Airlines SIA mengalami kecederaan selepas SIA Flight 424 mengalami masalah pergolakan udara. Pesawat Airbus A380 yang membawa 408 penumpang dan 25 anak kapal itu lepas dari Singapura menuju ke Mumbai. Perkembangan mengenai kesemua 22 orang yang tercedera itu belum diketahui, namun mereka telah menerima rawatan selepas pesawat itu mendarat di Mumbai. Singapore Airlines akan mengambil perhatian segera kepada kesemua penumpang dan anak kapal serta memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu pihak berkuasa melakukan siasatan. Seorang pelajar Politeknik Ibrahim Sultan di Pasir Gudang, Johor akan didakwa kerana membuat laporan palsu kononnya diculik 3 individu tidak dikenali pada Jumaat lepas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu ACP Wan Abdul Aziz Wan Hamzah berkata, pelajar wanita itu akan didakwa mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 6 bulan atau denda RM2,000 atau kedua-duanya. Beliau berkata berdasarkan siasatan polis, pelajar itu didapati mereka-reka cerita diculik ketika berada di hadapan rumah sewanya di Pasir Gudang setelah tertekan kerana gagal menyiapkan tugasan kursusnya. Dalam laporan polisnya di Balai Polis Daerah Dungun pagi semalam, pelajar itu mendakwa dia diculik bersama 7 lagi kanak-kanak. Pelajar wanita itu memaklumkan dia bertindak melarikan diri dalam keadaan ketakutan sehingga tidak sempat mengecam nombor pendaftaran lori itu, tetapi mendakwa suspek terdiri daripada 3 lelaki manakala kesemua mangsa akan dibawa ke Kelantan sebelum dibawa masuk ke negara jiran. Berita tempatan lain. Pertubuhan bukan kerajaan NGO perlu memastikan peruntukan yang diterimanya daripada kerajaan digunakan secara maksimum untuk melaksanakan projek bagi membantu golongan sasar. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, langkah itu boleh menjamin lebih ramai rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada dana yang diberikan kerajaan kepada NGO. Jelas beliau, NGO yang berkesan adalah NGO yang memberi tumpuan kepada hasil bukan output, bukan bilangan aktiviti yang dilakukan tetapi hasil yang dicapai. Sekian edisi Buletin Selatan. Salam takzim.